mungkin ada antara anda yang mungkin meragui fenomena perubahan iklim, itu adalah contoh yang saya kira terbesar dalam masa terdekat ini berkenaan dengan impak perubahan iklim terhadap iklim kita dan kehidupan seharian. Di Pakistan, jutaan terkesan sehingga 1/3 negara ditenggelami air ataupun dinaiki oleh air. Itu berita yang kami bawakan sejak beberapa hari dan juga minggu yang lepas. Tapi untuk kita singkapkan kisah di sebalik segala berita, dan sudah tentu kisahnya begitu banyak kerana ramai yang terjejas. Tapi untuk kita singkap kisah yang lebih efektif, sukar untuk kita buat demikian melalui pelaporan dari jauh. Untuk itu kita perlukan seseorang yang berada di sana. Dan saya mahu bersama sekarang dengan saudara Zulhilmi Karim. Saudara Zulhilmi antara yang melibatkan diri dalam misi kemanusiaan pada bangsa banjir Pakistan. Beliau adalah presiden kepada NGO Gift of Living yang kini bersiaran secara langsung, berlintas secara langsung melalui telefon dengan kita. Dan saya mohon maaf in advance kerana infrastruktur di Pakistan mungkin agak teruk sekarang ini. Kualiti line telefon juga kurang memuaskan. Tapi kita cuba sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan Zul. Zul, Assalamualaikum. Zul, boleh dengar saya di sini? Saya boleh dengar. Baik, Zul. Mungkin pelaporan berita di Malaysia ini agak terhad dan kita tidak nampak skala sebenar banjir di Pakistan dan damages that it has caused sejak beberapa hari yang lepas. Zul kini berada di sana. Cuba gambarkan kepada kami keadaan sebenar sepenuhnya di sana pasca banjir di Pakistan. Okey, so actually baru-baru ni saya ada pergi ke wilayah Khairul Kuala, wilayah KPK. So saya lihat sendiri memang keadaan memang sangat teruk. Boleh dikatakan segalanya musnah actually, especially kat rumah-rumah yang di tepi sungai. Hampiran sungai yang di dalam bukit itu memang hancur. Memang hancur habis. Apa yang menggerakkan Zul dan pasukan untuk pergi ke sana? Adakah ia mencabar untuk tiba di Pakistan tatkala kami difahamkan bahawa sebahagian besar negara itu ditenggelami ataupun dinaiki air? Seperti yang terjangka, talian agak menyukarkan di sini. Kita akan cuba mendapatkan Zul secepat mungkin. Kita akan cuba dapatkan semula beliau dan difahamkan talian telefon dan juga apa-apa saja infrastruktur agak berada dalam kualiti keadaan yang agak teruk di sana. Pasca banjir kita lihat menara-menara telekomunikasi dan sebagainya semuanya roboh dan juga runtuh dan mereka berdepan dengan satu tugas yang agak sukar, bukan sahaja untuk menyampaikan bantuan kepada mangsa tapi juga untuk mendirikan semula semua infrastruktur asas di sana seperti infrastruktur komunikasi, jalan raya, perhubungan dan sebagainya. Dan sebelum ini NGO dari Malaysia Gift of Living ini mendedahkan masih banyak lagi bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada orang ramai tidak sampai kepada rakyat Pakistan yang kini sedang bergelut dengan bencana banjir. Zulhilmi Karim mendakwa isu rasuah yang berlaku adalah antara sebab bantuan antarabangsa itu diterima hanya di setengah wilayah saja. Ini kata beliau awal hari ini. Kata Zulhilmi, ketika ini bantuan lebih banyak tertumpu di wilayah Punjab berbanding kawasan perkampungan di daerah lain yang turut terjejas dengan banjir. So far dekat sini memang efek daripada banjir tu sangat dahsyat, sangat teruk. Dia memusnahkan banyak-banyak rumah, sekolah, jalan raya dan segala benda yang berdekatan dengan sungai. Dan sebab dia punya efek dan dikatakan bantuan juga tak sampai ataupun bantuan ada tapi mungkin tidak dihantar secara menyeluruh. Bagaimana komen itu? Bagi saya, pandangan saya lah, macam Pakistan ni negara yang korup, negara rasuah. So bagi saya, selama saya tinggal kat sini, since zaman corona dulu pun 2 tahun lepas pun memang bantuan tak pernah sampai ke rakyat-rakyat sebenarnya. So semalam saya pergi ke satu kampung yang nama kampung dia Berkelah dekat Temogara, Al-Udi. Itu antara tempat yang paling dahsyat dah dekat kawasan-kawasan KPK ni, yang dekat wilayah wilayah Kabupaten Kuala. So saya tanya juga dengan lokal kat situ, tak ada kebantuan daripada government. Dia kata diorang pun macam tersenyum macam tu je lah. Dia kata ni negara ni memang susah nak dapat bantuan. Even diorang dapat bantuan daripada luar-luar negara ke, daripada mana-mana pihak pun memang takkan sampai dekat tangan diorang. So kat situ pun kita pun boleh tengok jugalah, memang negara-negara rasuah, so memang payah, benda-benda semua memang sukar. So saya sendiri dengan jelas lihat memang tak ada bantuan, memang tak ada langsung.
Ujarnya, banyak kemudahan musnah dilanda banjir termasuk jalan raya, rumah, masjid dan klinik kesihatan. Katanya lagi kebanyakan perumahan penduduk terutama di Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa dibina berdekatan dengan sungai sekaligus menyebabkan kediaman mereka musnah di bawah arus banjir. Justru beliau menggesa penduduk antarabangsa terus membantu warga Pakistan dan dalam masa sama NGO sepertinya akan terus menyalurkan sumbangan terus kepada pihak yang memerlukan. Setakat ini lebih 1,300 orang dilaporkan terkorban dalam bencana banjir itu. Itu sedikit sulutan daripada temu bual awal kami bersama dengan Zul Hilmi dan kami masih lagi belum berjaya mendapatkan Zul Hilmi yang memperlihatkan kesukaran mereka untuk berada di sana tanpa infrastruktur asas untuk komunikasi dan berhubung seperti line telefon dan sebagainya. Kita akan cuba mendapatkan Zul Hilmi untuk buletin-buletin kami yang seterusnya dan kami akan terus mengikuti perkembangan terkini banjir di Pakistan melalui rakyat-rakyat Malaysia khasnya yang berada di sana. Dan ikuti juga yang terkini seperti biasa di astroawani.com. Itu sahaja untuk cerita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.